Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua anak-anak pelajar tingkatan 5 Mata Rendah Sains Mara Tunggal Fababa bagi tahun 2021. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita. Cikgu mewakili guru-guru unit Bahasa Melayu Mata Rendah Sains Mara Tunggal Fababa akan membentangkan topik yang bertajuk rumusan, iaitu teknik menjawab. Untuk pengetahuan semua, rumusan merupakan bahagian C dalam kertas 2 yang memperuntukkan sebanyak 30 markah. Baik, anak-anak semua dah sedia ya? Jom kita teruskan. Sebelum kita meneruskan sesi teknik menjawab rumusan, cikgu akan berkongsi panduan asas dalam rumusan. Panduan umum rumusan. Pertama, panjang petikan yang diberikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Kedua, petikan berdasarkan bahan sumber yang tidak kurang daripada 2 fokus. Ketiga, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Sebagai contohnya, bahan pertama boleh terdiri daripada petikan prosa, puisi dan grafik. Begitu juga untuk bahan yang kedua. Walau bagaimanapun, kedua-dua bahan tersebut akan mempunyai tema yang sama. Keempat, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan. Dan yang kelima, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan yang diberikan. Dari segi permarkahan pula, markah keseluruhan isi ialah 20 markah, iaitu pendahuluan 2 markah, isi 16 markah dan kesimpulan 2 markah. Ketujuh, pelajar perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Berikut merupakan cadangan pembahagian isi yang boleh diambil daripada bahan 1 dan bahan 2. Sekiranya bahan 1 berbentuk petikan, pelajar boleh mengambil 6 isi yang menyentuh fokus 1, fokus 2 atau salah satu daripadanya. Manakala bagi bahan 2 dalam bentuk grafik pula, pelajar boleh mengambil 2 isi sama ada fokus 1, fokus 2 atau fokus 3. Markah bahasa dinilai secara holistik, iaitu 10 markah yang dibahagikan kepada kategori-kategori berikut. Cemerlang 8 hingga 10 markah, baik 5 hingga 7 markah, sederhana 3 hingga 4 markah dan lemah 1 hingga 2 markah. Rumusan yang ditulis oleh pelajar hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Ke-10, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Dan yang ke-11, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Teknik menjawab rumusan bahagian pendahuluan. Berikut merupakan cara menulis pendahuluan. Pendahuluan ditulis dalam bentuk satu ayat sahaja yang memperuntukkan 2 markah. Bagi memulakan ayat pendahuluan, pelajar perlu memulakan ayat tersebut seperti berikut. Rumusan membincangkan. Seterusnya, memasukkan fokus-fokus yang terdapat dalam bahan yang disediakan. Bagi pendahuluan yang mempunyai 2 fokus, pelajar perlu memasukkan kedua-dua fokus untuk memastikan 2 markah diperoleh. Manakala pendahuluan yang mempunyai 3 fokus, pelajar perlu memasukkan ketiga-tiga fokus untuk mendapat 2 markah. Dalam memastikan fokus yang hendak dimasukkan dalam pendahuluan, pelajar perlu mengenal pasti kata kunci yang terdapat dalam bahan yang diberikan. Seperti berikut. Faktor, punca, sebab. Kepentingan, kelebihan, manfaat, faedah.
Langkah, usaha, cara, kaedah. Kekangan, halangan, rintangan, masalah. Peranan, tanggungjawab, tugas. Dan kriteria, ciri-ciri. Teknik menjawab rumusan, bahagian isi. Berikut merupakan cara untuk menulis isi. Isi yang telah diperoleh oleh calon dalam bahan yang disediakan boleh dimasukkan di dalam perenggan isi dengan cara menulis satu isi dalam satu ayat atau boleh juga menulis beberapa isi dalam satu ayat. Calon juga boleh menulis satu perenggan atau beberapa perenggan untuk perenggan isi. Teknik menjawab rumusan, bahagian kesimpulan. Cara menulis kesimpulan. Kesimpulan hanya ditulis dalam bentuk satu ayat sahaja yang memperuntukkan sebanyak 2 markah. Kesimpulan mengandungi 2 bahagian iaitu cadangan berkaitan dengan tema atau isu dan harapan. Kesimpulan yang ditulis hendaklah idea calon sendiri, tidak boleh diambil daripada petikan. Berikut merupakan contoh kesimpulan yang bertemakan pelancongan. Kesimpulannya, cadangan terhadap tema, semua pihak harus memperkasakan sektor pelancongan negara ini. Masukkan kata hubung supaya berikan harapan, iaitu kesan kepada pihak yang terlibat. Ekonomi negara dapat diperkukuh. Paparan ini merupakan contoh soalan bagi petikan 1 atau bahan 1. Soalan yang diberikan berbunyi, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disediakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Bagi petikan 1 atau bahan 1 ini, pelajar perlu mencari kata kunci dan juga fokus yang terdapat dalam petikan ini. Paparan ini pula menunjukkan contoh petikan 2 atau bahan 2 bagi soalan rumusan. Berikut merupakan contoh rangka jawapan sebelum anda menulis rumusan lengkap. Contoh pendahuluan, petikan 1 dan petikan 2 serta kesimpulan. Mari kita lihat contoh jawapan lengkap. Pada bahagian pendahuluan, jawapannya, rumusan membincangkan tanggungjawab generasi muda menghayati erti kemerdekaan dan usaha-usaha memupuk semangat patriotisme. Berdasarkan pendahuluan, kita dapati terdapat 2 fokus, iaitu tanggungjawab dan usaha-usaha. Pada bahagian perenggan isi pula, iaitu fokus 1 yang kita boleh kemukakan sebanyak 4 isi. Antara tanggungjawab generasi muda ialah mereka berperanan untuk membina kejayaan negara dan mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Selain itu, generasi muda perlu mengisi perjuangan kemerdekaan dan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan. Berdasarkan perenggan isi ini, terdapat 2 isi bagi setiap ayat. Keseluruhan isi yang kita perolehi sebanyak 4 isi bagi fokus 1, iaitu tanggungjawab generasi muda menghayati erti kemerdekaan. Kita bergerak kepada perenggan seterusnya, iaitu fokus 2. Manakala usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda ialah kerajaan melancarkan bulan kemerdekaan dan mengadakan sambutan hari kemerdekaan. Selain itu,
kerajaan mengadakan sambutan Hari Malaysia dan generasi muda perlu menghayati tema Hari Kebangsaan. Berdasarkan perenggan ketiga yang merujuk kepada fokus 2, terdapat juga 4 isi. Jadi, keseluruhan isi yang kita perolehi sebanyak 8 isi yang memperuntukkan markah penuh iaitu 16 markah. Ingatan untuk anak-anak pelajar semua, sekiranya terdapat 3 fokus untuk perenggan isi boleh dibuat dalam bentuk 3 perenggan. Mari kita lihat perenggan kesimpulan. Kesimpulannya, kita masukkan tema. Generasi muda harus memiliki semangat patriotisme yang tinggi supaya mereka dihormati oleh orang luar. Berdasarkan kesimpulan, kita dapati kesimpulan ditulis dalam satu ayat yang mana mengandungi cadangan dan harapan. Baik anak-anak pelajar, sekarang cikgu paparkan 2 jadual yang menunjukkan kombinasi isi yang ideal. Kita fokus kepada kolom fokus 1 dan fokus 2 bagi isi yang mengandungi 2 fokus. Jadi, kombinasi isi yang ideal untuk dimasukkan dalam jawapan lengkap rumusan kita seperti berikut. Fokus 1, 2 isi, fokus 2, 6 isi. Atau 3, 5. Atau 4, 4. Atau 5, 3. Atau 6, 2. Bagi contoh petikan dan bahan yang disediakan yang mengandungi 2 fokus. Manakala, jadual kedua pula menunjukkan kombinasi isi yang ideal untuk isi yang mengandungi 3 fokus. Pelajar boleh menetapkan kombinasi isi seperti berikut. Fokus 1, 3 isi. Fokus 2, 3 isi. Dan fokus 3, 2 isi. Seterusnya, pelajar juga boleh melaksanakan kombinasi seperti berikut. 3, 2, 3. 2, 3, 3. 4, 2, 2. 2, 4, 2. 2, 2, 4. Sekarang kita sudah sampai pada bahagian pengukuhan. Cikgu akan paparkan petikan 1 iaitu bahan 1 dan petikan 2 iaitu bahan 2 untuk disiapkan oleh pelajar jawapan rumusan yang lengkap. Rumusan yang lengkap perlulah dihantar kepada guru masing-masing mengikut ketetapan yang telah diberikan. Paparan ini merupakan petikan 1 atau bahan 1. Pelajar perlu mengenal pasti jumlah fokus yang terdapat dalam petikan ini dan pelajar juga perlu mengenal pasti isi-isi yang berkait dengan fokus yang telah dikenal pasti. Paparan ini pula menunjukkan petikan 2 atau bahan 2. Pelajar juga perlu melakukan perkara yang sama iaitu mengenal pasti fokus yang terdapat pada paparan ini dan mencari isi yang boleh dimasukkan dalam perenggan isi. Paparan ini merupakan contoh bentuk jawapan yang boleh digunakan untuk membantu pelajar dalam menulis rumusan lengkap. Selamat menjawab. Selesai sudah kelas PDPR kita pada hari ini. Cikgu harapkan anak-anak pelajar memperoleh ilmu yang bermanfaat berkaitan topik rumusan yang telah kita pelajari. Sekiranya anak-anak pelajar mempunyai pertanyaan, boleh berhubung dengan guru bahasa Melayu masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.